Salman Al-Farisi ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ni tuan-tuan asal daripada Parsi. Parsi ni Iran lah ni lah. Dan waktu dulu tuan-tuan sekalian, dia ni menyembah, dia panggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Majusi, sembah api. Dia dengan pak dia kata pak dia sangat sayang kat dia. Tak ada orang dalam dunia ni yang pak dia sayang lebih pada dia ni. Dia cerita begitu. Mereka asal daripada satu desa nama Jai. Tempat tu nama Jai. Mana ya Syed? Kemudian, dia kata, bapa aku ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang tokoh masyarakat dan seorang petani yang hebat. Kawasan ladang dia sangat luas. Lalu tuan-tuan, sampai satu hari, ayah dia tak sempat nak pi manage ladang dia yang luas tu. Sampai waktu dia suruh anak dia Salman ni untuk tolong tengok kebun dia. Salman ni punyalah tuan-tuan orang sayang dekat Salman ni sampai ke tahap dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad orang bagi dia jaga api Majusi tu. Tu ulama kata apa? Apabila kamu menyayangi maka kamu akan disayangi. Man la yurham la yurham. Siapa yang tak mencintai maka dia tidak akan dicintai. Disebabkan dia dengan ayah dia ni sangat sayang, menyayang, kasih, mengasihi ni, maka seluruh orang kampung sayang kat dia. Dan orang letak dia untuk tolong jaga api Majusi tu supaya jangan terpadam. Satu hari bapak dia suruh, pergi Zat tolong jaga kebun. Dia pun lalulah dekat satu kawasan kebun. Lalu nak pergi kebun dia. Dia tak pernah pergi. Sebenarnya pak dia suruh jaga api tu je. Hari tu pak dia suruh pergi. Dia lalu aja, dia jumpa satu gereja. Dekat gereja tu dia dengar orang duk semayang. Orang duk semayang cara orang Nasrani. Dia duk jeluh tengok. Dia pun masuk pergi. Dia kata, hebatnya orang ni semayang. Dia berasa pelik pasal cara orang Majusi tak semayang macam tu. Dia masuk tu lah sini, dia tengok orang semayang tu. Sampai ada seorang mai jumpa kat dia. Dia kata, tuan, pasal apa adik? Saya takjub sungguh lah cara orang ni semayang. Ni agama apa ni? Oh, ini agama Nasrani. Sallallahu Muhammad. Agama ni asal pada mana? Agama ni asal pada Syam. Cantiknya agama ni. Lalu dia duduk dekat situ tuan-tuan. Sampai matahari terbenam. Terlupa pak dia suruh biar tak buat apa tadi. Tu nak cerita dakwah tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tak kalau orang yang duduk dalam tu macam kita. Tahu-tahu ada seorang main selok pendek duduk diri juluh-juluh kat tingkap tu. Duduk tengok kat pintu tu. Mana? China ke India ke diri kat depan tu. Agak-agak kita nak buat perangai macam mereka tu tak? Buat apa ni? Ada apa nak tahu? Aku nak ajak pasal Islam ni apa? Kalau lagu mana kan? Ambil duduk tepi, ambil gambar. Inilah penghinaan kepada agama Islam. Dah mula masuk masjid. Tahu kan? Mungkin dia masuk masjid sebab dia nak tahu apa yang ada kat dalam masjid. Dah silan. Tapi lah sembang dengan dia elok-elok. Cerita Islam tu lagu mana? Cerita keindahan Islam, cerita apa? Tuan-tuan, seharian dia duduk kat situ sampai dia terlupa nak balik. Sampai terlupa nak pergi tu, kebun ayah dia tu. Dia balik-balik, ayah dia kata apa? Pergi mana? Tadi pergi tengok kat kebun tak ada. Suruh orang tolong pergi cari, pekat carilah hang ni. Pergi mana? Dia kata, ayah, tadi saya pergi dekat satu gereja kat situ. Saya, Allah, seronok tengok orang kat situ. Sampai dalam hati saya terasa apa? Pasal apalah ayah saya duduk kurung selama ni sampai saya tak tahu apa indahnya ada dekat situ. Tuan-tuan dia kata, seronok dekat tu. Ayah dia kata apa? Agama kita lagi baik. Agama tu merepek dah. Agama tu merepek dah. Lalu tuan-tuan, disebabkan ayah dia takut, dia duduk pi lagi, ayah dia kurung, dia ikat dia. Ayah dia kurung dia, ayah dia ikat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia dah pesan lah dekat mereka tu tadi sebelum balik, nanti kalau ada kelompok daripada Syam mai geng-geng Nasrani ni, bagi tahu kat saya nak jumpa mereka. Dia dah semangat. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
Kena kurung, kena ikat di rumah. Tak berapa lama lepas tu, geng-geng Salih Al Semat gereja tadi mai ke rumah dia. Cari mana budak ni. Jumpa kat rumah, kena kurung. Dia kata, "Nu, yang geng daripada Syam tu dah mai dah ni. Dah mai dah." Dia kata, "Tak apa, bila depa tu nak balik? Lepas depa selesai semua ni, depa nak balik dah. Nanti bila depa nak balik, nanti hang tolong habaq kat saya." Depa tu pun okey, baik. Balik. Elok daripada selesai kerja depa berniaga apa semua, dia nak balik dah, depa pergi habaq balik. Ni, dia nak balik dah. Dia rongkai dia punya Masjid Al-Azim Muhammad, rantai-rantai dia tu, lalu dia lari pergi ikut kumpulan tu, dan kumpulan tu akhirnya bawa dia sampai di negara Syam. Ini kata mujahadah ni. Sampai di Syam, dia tanya dekat orang-orang di Syam tu, siapakah ahli kitab yang paling hebat sekali kat kampung ni? Ahli ilmu, aku nak pergi mengaji dengan dia. Dia anak muda ni tuan-tuan, Salih Al-Azim Muhammad. Lalu tuan-tuan, dia kata ada seorang uskup. Pastor lah, lebih kurang kita aku nak. Tu imam tu. Ada tu imam tu seorang, dia tu kemas tu. Kami semua duduk mengaji pada dia. Pergi duduk dengan dia. Dia pun pergi tengok kawan tu, soleh elok. Pakai baju kemas, duduk dekat dia punya gereja dia. Dia kata, "Wahai Tuhan, saya sangat mencintai agama ni. Tak ada agama saya cinta lebih daripada cinta agama ni. Boleh tak saya nak duduk dengan Tuhan, saya nak khidmat dekat Tuhan. Saya nak duduk dengan Tuhan, saya nak khidmat kat gereja ni, saya nak nuntut ilmu dengan Tuhan." Dia kata, "Silakan, duduk dengan saya." Lalu dia duduk dengan kawan tu tuan-tuan, sampai ke tahap Salih ala Sayyidina Muhammad, Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia tengok kawan ni rupanya tak betul. Pasal apa? Pasal semua duit sedekah dia pau kat dia. Orang mai pun nak sedekah, dia ambil, dia simpan. Sampai ada 7 peti mah duit sedekah orang. Disimpan. Subhanallah. Faham tak ni? Game pecah mana dia panggil. Tentu sekalian saya Muhammad. Sampai kawan tu meninggal. Bila kawan tu meninggal, orang semua pekat mai lah, bersedih lah, tu imam kita dah mati dah, mai kita semua pekat urus jenazah dia, apa semua. Dia kata, "Ni, penipu baik. Pasal apa hang kata kat tu imam kita lagu tu? Sungguh, aku tahu lah, aku duduk dengan dia. Apa dia buat? Hangpa tahu dah, semua duit harta-harta hangpa duduk sedekah tu, semua dia duduk simpan seorang-seorang dia. Mana buktinya? Jom aku bawa." Bawanya akhir tuan-tuan tengok tu dia 7 peti mah duduk simpan. Baru dia tahu sebenarnya tu imam dia tu tuan nipu. Akhirnya cancel tak jadi tanam, salib kat situ pekat balik batu seorang sikit. Kemudian tuan-tuan, akhirnya Salih ala Sayyidina Muhammad dilantik seorang imam yang baru. Bila lantik tu imam baru ni, tu imam ni betul soleh dia. Soleh. Lalu tuan-tuan Salih ala Sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan dia kata, "Ni baru aku tengok orang betul-betul soleh. Sembahyangnya khusyuk, ibadatnya hebat, percakapan akhlaknya baik." Lalu aku duduk dengan dia, aku khidmat dengan dia, dan aku belajar pada dia. Sampailah tarikh dia nak mati. Lalu dia kata, "Tuan, dah sampai takdir Tuan untuk Tuan. Boleh tak bagi tahu dekat saya lepas ni saya nak pergi mana? Saya nak pergi mana pula ni? Saya tak tahu nak pergi mana ni." Dia kata, "Tak ada orang dah yang macam kita lah ni. Semua dah ubah agama ikut sedak mereka dah lah ni. Tapi aku kenal ada kawan aku seorang. Dekat satu tempat tu. Aljazair. Saya terlupa lah tuan-tuan. Aljazair ni. Bukan Jazirah. Salih ala Sayyidina. Tempat lah dekat negara Arab. Salih Sayyidina. Dia kata, ada seorang tu je kat situ. Pergi cari dia. Lalu tuan-tuan Muslimat, dia pun selepas kawan tu meninggal, dia pun pergi cari orang tu. Pergi jumpa orang tu, dia tengok orang ni amal sama macam orang tadi. Dia sangat puas hati. Dia duduk mengaji dengan kawan tu, khidmatkan kawan tu pula. Tak berapa lama kawan tu pun mati pula. Itu cerita dia. Cerita dia. Ini cerita yang dia cerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu kawan tu nak mati, dia pun tanya. Dia kata, "Apa Tuan? Dah sampai dah takdir Tuan kat atas Tuan. Dulu saya ni pergi jumpa dengan orang tu, kemudian orang tu
arahkan saya untuk berjumpa dengan Tuan. Lah ni saya nak minta Tuan tolong bagi tahu kat saya nak jumpa dengan siapa pula lepas pada ni. Dia kata nampak tak ada orang dah macam aku, macam kita lah ni. Tinggal ada seorang tu dekat Mosul, dekat Iraq tu. Iraq tu. Pergi cari kat dia kat sana. Lalu kawan ni pun meninggal dan dia pun bergeraklah pergi dekat Mosul, dekat Iraq tu. Jumpa dengan orang yang sama, tuan-tuan sekalian, perangai sama, akhlak sama, ibadatnya sama. Sampai dia kata waktu tu aku dah ada beberapa ekor lembu dan beberapa ekor kambing pemeliharaanku. Dia maksudnya dia dah besar dah, dia perlu ada keperluan-keperluan hidup dia. Lalu tiba-tiba orang tu pun nak mati juga lah. Lalu dia kata kat kawan tu, ni saya ni Tok Guru dulu suruh main kat kau ni, lepas tu suruh main ni akhirnya jumpa dengan Tuan. Tuan bagi tahu kat saya lepas ni saya nak jumpa siapa pula. Dia kata, Salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada orang dah yang macam kita lah ni, nak suruh cari siapa, aku tak kenal siapa dah. Tapi cuma nanti akan muncul seorang Nabi akhir zaman. Nampak? Akan muncul seorang Nabi akhir zaman di satu tempat di antara dua bukit. Yang kedua bukit ni di tengah-tengahnya ada pokok kurma. Dia ni Nabi yang akan main ni, dia ni antara ciri-ciri dia, dia tak terima sedekah tapi dia terima hadiah. Dan di belakang badannya ada tanda kenabian. Bentuk sekian-sekian. Tuan-tuan, ahli kitab dulu-dulu, mereka kenal Nabi lebih lagi daripada mereka kenal mak anak-anak pinak mereka. Dalam kitab-kitab mereka cerita detail tentang Nabi SAW. Muncul kat mana watak dia, macam mana akhlak dia, macam mana wajah dia, macam mana. Detail cerita. Sampai ahli kitab tu, dia kenal Nabi tu lebih pada kenal anak dia sendiri. Sebab tu, di kota Yathrib, ramai orang Yahudi. Ramai orang. Sebelum Nabi mai, ada orang Yahudi kat situ. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, tidak ni Muslimat, Bani Nadir. Semua geng-geng Yahudi, semua berhimpun tu. Pasal apa? Pasal dia dapat maklumat dah. Ni nak main kat sini ni. Sampai waktu Aus dengan Khazraj duk perang, dia duk pergi jumpa orang ni. Hampa duk geng kami. Pasal apa hampa duk geng kami? Pasal nanti Nabi nak main dia geng kami, dia akan tolong hang. Geng Yahudi tu duk kata. Faham tak? Mana yang duk seteru dengan dia pada kata apa? Hampa siap nanti, bila Nabi nanti betul-betul main, Nabi tu duk geng kami nanti, lawan dengan hampa. Geng Yahudi tu duk kata. Pasal apa? Yakin sangat Nabi nak muncul kat situ. Tapi pasal apa dia tolak Nabi SAW bila Nabi muncul? Pasal apa? Pasal Nabi bukan puak dia. Tu aja. Muka betul dah. Akhlak betul dah. Watak betul dah. Mai betul dah. Tempat betul dah. Pakaian betul dah. Semua betul dah. Satu je tak betul. Pasal apa? Bukan geng kita. Faham tak ni Muslim? Sebab tu bila 12 orang yang bai'ah Aqabah pertama dengan Nabi SAW di Mina, di Aqabah tu, bila berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi dakwah mereka kat sana, mailah aku Nabi akhir zaman, aku diutuskan oleh Allah apa semua. Dia duk cerita orang-orang Aus atau orang Khazraj tu, orang Arab tu yang pi haji pada hari tu, jumpa dengan Nabi, dia kata, ni cerita yang Tuan duk cerita ni sama macam orang Yahudi tempat kami duk cerita ni. Yang duk cerita tentang Nabi akhir zaman ni, yang Tuan duk cerita ni, sama macam orang Yahudi tempat kami duk cerita. Lalu dia sembang sama dia kata apa? Ni, lah ni, kawan ni dah duk ada. Baik kita beriman dulu dengan dia. Sebelum daripada orang Yahudi beriman, baik kita beriman dulu dengan dia. Akhirnya dia beriman pada Nabi SAW. Okey apa? Okey, cerita yang dicerita oleh orang Yahudi yang duduk dekat Yathrib. Yang mereka ambil pada ulama-ulama mereka. Jadi ceritalah, nanti akan muncul dekat sini duduk dia antara dua bukit apa semua ni. Spesifik tempat tu. Macam cerita aku ni lah, keluar tu setengah tani selatan, utara. Mana? Lepas tu masuk jumpa traffic light Pitroi. Jumpa jam sikit. Kalau boleh kena ambil kau kiri apa. Ni. Turun AP apa semua lagi, turun lagi jumpa ada Petronas lalu. Detail cerita macam tu. Lalu tuan-tuan, dia berjumpa dengan satu kelompok pedagang. Salman Al-Farisi ni. Yang turun, dia berjumpa dengan di Syam, dia kata, Tuan, geng-geng ni, boleh tak nanti bawa saya pergi dekat tempat ni, nama sekian-sekian, macam sekian-sekian lagu ni.
Dia kata, boleh nak bayar apa kat kami? Upah apa? Ni lembu-lembu ni, kambing-kambing ni aku bagi sebagai upah perjalanan aku sampai kat sana. Boleh tak? Dia kata, boleh. Dia pun ikut kelompok tu. Tapi bila sampai satu tempat, tuan-tuan, Salman Al-Farisi kata apa? Depa menzalimi aku. Apa dia buat? Depa tangkap Salman, depa rampas harta-hartanya dan dia dijual kepada Yahudi. Jadi hamba. Ni nak cerita tuan-tuan, disebut jalan hidayah. Kalau nampak tu macam teruk kan, pasal apa ni nak pergi cari Nabi kot? Ni yang sampai kena tangkap ni, sampai kena jual ni apa? Tu dia panggil jalan hidayah. Kalau tak jadi macam tu, dia tak jumpa Nabi SAW. Tapi di sisi kita kata apa? Apalah ujian yang main ni? Pasal apa Allah bagi musibah lagu ni? Faham tak tuan-tuan? Kalau kita duduk tempat dia, kita kata apa? Pasal apa Allah bagi musibah ni? Walahan niat aku baik ni, aku nak pergi cari Nabi kot. Tuan-tuan, banyak benda dalam hidup kita, kita berjumpa dengan benda yang macam ni. Kita nak buat benda baik, tapi ada saja benda yang kita rasa macam musibah duduk main depan kita. Sebab tu Nabi kata apa? As-sabru dhiyaun. Sabar itu cahaya yang terang. Siapa sabar atas musibah, dia akan jumpa hikmah di belakang. Siapa tak sabar, putus asa, dia tak akan berjumpa dengan musibah, dengan hikmah di belakang. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Hari ni tadi dalam kereta, dia hantar kat saya satu video musibah kecil yang menghalang musibah besar. Budak kecil baru belajar berjalan, duk tatih-tatih terlepas seorang-seorang berjalan kat luar. Mana ni? Jalan terkedek sampai kat jalan raya. Tiba-tiba terpelecok budak tu jatuh lupa, menerak. Jatuh menerak. Waktu dia menerak tu, kereta lalu belakang dia. Lalu gitu je. Lepas kereta lalu, dia bangkit, patah balik jalan. Kedek balik rumah dia. Subhanallah. Tuan-tuan, nampak kamera CCTV tunjuk macam mana musibah kecil dia jatuh lubang tu, akhirnya menerap tu menyelamatkan dia daripada musibah besar. Macam tu kadang-kadang kita minyak kereta habis ikut jalan. Musibah kecil. Sebab apa? Mungkin kalau kita terus kemalangan kat depan. Berkat daripada doa kita baca nak naik kenderaan tadi. Ni apa? Allah bagi sentuh sikit kita ni, Allah sentuh, cuit sikit. Pasal apa? Allah nak bagi benda lebih besar kat depan yang kita tak nampak. Ni cerita tuan-tuan, akhirnya dia kena tangkap dan dijual kepada seorang Yahudi. Bila dia dijual, dibawa ke tempat lain, tapi dia nampak tempat tu ada pokok kurma. Dia kata ni macam tempat tu, dah kot ni dia, dah kot kot. Kot. Tapi rasa macam tak puas hati. Dia pun khidmatlah kepada orang tu. Sampai tiba-tiba, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada adik-beradik dia daripada Madinah mai jumpa dengan orang Yahudi yang beli Salman Al-Farisi ni. Dia kata apa? Jual kat aku lah kawan ni. Aku nak pakai kat sana, kat kebun kurma aku kat sana. Jual kat aku kawan ni. Dia pun akhir beli Salman Al-Farisi daripada kawan tu, bawa pergi kota Madinah. Subhanallah. Nak cerita jalan ni tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Bawa pergi sampai kota Madinah. Dia sampai kota Madinah, dia kata, confirm dah ni tempat ni. Confirm dah ni tempat ni. Seronok dia. Walau dalam keadaan dia hamba tu. Tiap hari duk sibuk lah buat kerja tu. Tuan dia suruh buat tu, suruh buat ni. Tuan suruh buat tu, suruh buat ni. Allahu Rabbi. Kalau kita pikir-pikir tuan-tuan, dulu dia duduk dalam keadaan keluarga terhormat tu kat sana tu. Ayahnya orang dihormati, keluarganya keluarga orang yang dihormati, bahkan dia sendiri pun masyarakat sangat sayang kat dia. Tiba-tiba jadi hamba, duduk kerja kat kebun kurma. Panjat pokok kurma. Sambil duduk panjat pokok kurma, duduk tengok, perhati kok-kok lah, duduk dengar-dengar cerita. Berapa lama tuan-tuan, Nabi dah mai dah dekat Madinah, dia tak dengar cerita pasal Nabi. Pasal apa? Duduk kat kebun kurma tu, mana nak dengar? Macam duduk dengar, duduk dalam hutan kelapa sawit lah tuan-tuan. Mana duduk felda mana? Mana nak dengar tu apa, duduk jadi kepekan, tak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai tiba-tiba satu hari, ada adik-beradik sedara kepada tuan punya dia tu, Yahudi tu, mai. Celaka sungguhlah puak-puak Aus dengan Khazraj tu. Kata.
Hari tu dia pergi berimpun tepi tu duduk sambut nu. Ada yang kawan kata Nabi mai tau. Dia tak puas hati duduk cerita. Celaka sungguh orang buat Usman Khadraj. Boleh pergi duduk berimpun ramai-ramai tu dekat dataran Medik. Belajar lah. Ada ni. Duduk berimpun ramai-ramai tu Simat. Duduk sambut Nabi nak mai tu. Kata ada seorang lagi Nabi mai lah apa semua dia duduk kisah. Dia dengar-dengar yang tu. Dia kata menggeletak tubuh aku ni macam aku nak jatuh pokok tu. Cuma Tuhan aku duduk bawah, aku takut jatuh timpa dia. Dia sebut begitu. Lalu cepat-cepat dia turun pokok kurma tu. Dia kata dekat Tuhan dia. Dia kata, cerita apa tadi? Cerita apa tadi? Dia kata Tuhan dia pukul dengan pukulan yang sangat keras. Pukul dia. Pam-pam pukul dia. Dia kata, hang sibuk apa? Nak tahu apa? Hang sibuk apa? Pergi berjang. Dia kata, tak, bukan aku sibuk. Aku nak dengar. Pasal aku pernah dapat berita dah yang kata Nabi nak main ni. Lalu tuan-tuan, petang kisah pagi tu berakhir macam tu je. Dia tak puas hati. Akhirnya petang tu dia cari jalan. Dia ambil buah kurma sikit, dia buah dalam bekas. Lalu dia pi tengok. Duduk kat mana dia ni? Duduk kat mana? Tanya-tanya orang. Kata lelaki tu duduk dekat kubak lah ni. Kat kubak. Pi dia kat kubak. Sampai-sampai kat kubak. Dia kata, Salih alaihi Muhammad, saya dengar ni, jumpa Nabi SAW ni. Dia kata, Tuan, saya dengar ni, orang duk cerita Tuan ni orang soleh. Orang baik. Dan tuan-tuan, kawan tuan-tuan ni daripada kalangan orang miskin, orang susah. Ni saya bawa mai hadiah. Bawa mai sedekah. Ni saya bagi sedekah kurma ni untuk Tuan dengan kawan-kawan tuan-tuan makan. Nabi senyum kat dia. Nabi kata apa? Terima kasih. Nabi ambil sedekah tu, Nabi tak makan. Nabi bagi kawan-kawan dia makan. Ambil kawan-kawan makan. Lagi bagi makan. Salman Al-Farisi tengok, dia tak makan. Pasal apa tak makan? Kami tak boleh ambil sedekah. Oh, betul dah. Tik dah satu. Betul dah. Tak ambil sedekah. Esok main lagi, bawa pula. Tuan, saya dengar Tuan ni orang soleh. Kawan-kawan tuan-tuan ni, orang-orang yang kena zalim, orang yang susah. Ni saya bawa hadiah sebagai penghormatan saya kepada Tuan. Hadiah, terima kasih. Nabi SAW ambil dan Nabi SAW bagi makan. Waktu tu dia kata apa? Tik yang kedua. Sahih dah kawan ni. Belum lagi. Sebab ada 3 syarat tadi. Tok Guru dia kata. Yang ketiga tu belakang. Sampailah satu hari, dia duduk ikut yang Nabi taman Nabi, dia duduk ikut pada jauh. Dia berasa diri dia tu hamba. Dia ikut jauh. Sampai satu hari ada seorang sahabat wafat dekat Madinah, nak diusung bawa ke perkuburan Baqi'. Nabi SAW pun duduk. Dia mai duduk kelinting belakang Nabi. Tahu kelinting? Putar duduk belakang Nabi, duduk melila belakang Nabi. Nabi tahu, dia nak tahu apa Nabi tahu. Nabi SAW pakai 2 kain. Satu idar, satu rida, satu idar. Kain di bawah satu, kain di atas. Apa Nabi SAW buat? Nabi perendah kainnya. Ya tak? Kain duduk ni. Atas bawah ni. Bila duduk kat belakang tu, Nabi perendah belakang. Ya tak? Bila Nabi perendah, maka nampaklah di belakang Nabi SAW ada khatam nubuwah. Tanda kenabian yang besar macam telung burung Salih alaihi merpati. Warna putih kemerahan macam kulit Nabi SAW. Nampak di belakang. Maka dia kata, confirm inilah Rasulullah yang dijanjikan. Nabi akhir zaman. Lalu dia pun pergi dekat depan Nabi SAW. Duduk depan Nabi SAW. Dia kata, aku bersaksi tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi kamu Muhammad pesuruh Allah. Salih alaihi wasallam. Maka Islamlah dia hari itu. Lalu bila dia masuk Islam, Nabi panggil dia, "Masuk dekat saya, masuk dekat saya." Allah, tuan-tuan, ni Nabi SAW. Saya bila duk baca kisah Nabi panggil para sahabat ni, tuan-tuan, ni berasalah hati ni. Sahabat tuan-tuan boleh bayang nak macam mana perjalanan dia Salman Al-Farisi nak jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, Nabi panggil dah. Masuk. Allah merangkak pergi kat Nabi, tuan-tuan. Zulbijadain sama yang buang harta dia habis semua pasal nak pergi jumpa Nabi. Nabi panggil, Maisat. Allah merangkak kat Nabi, tuan-tuan. Menggetak hati ni.
Habis hatilah. Orang kita kata kan, habis hati lah. Dia kata cerita dekat aku, cerita dekat saya. Dia cerita sebiji. Dia dulu rumah jusi, dia kena tangkap, kena apa-apa semua. Masalah dia satu je. Dia masih hamba. Berlaku perang Badar. Bila berlaku perang Badar, dia tak boleh nak ikut pasal dia masih terikat dengan tuannya. Duk meleleh ayat liok daripada jauh. Nak geram macam orang semua pergi, dia tak dapat pergi. Pergi perang Uhud, dia tak boleh ikut pasal apa? Masih hamba lagi. Sampai dia mengadu Rasulullah, tolonglah. Rasulullah kata apa? Pergi dekat tuan kamu, minta supaya tuan kamu bebaskan kamu. Dia pun pergi jumpa tuannya. Tuan, saya nak bebas. Tuan dia kata apa? Boleh? Dengan syarat, salli ala Sayyidina Muhammad, kamu tanam 300 pokok kurma. Dan kamu tak akan bebas selagi pokok kurma tu tak berbuah. Cerita dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Selagi pokok kurma tu tak berbuah, salli ala Sayyidina Muhammad, selagi itu kamu tak akan dibebaskan, kata dia. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan lagi satu dia minta apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia minta, mana dia? Saya tak ingat perkataannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 40 uqiyah. Nilai lah waktu tu lah. 300 pokok kurma berbuah nanti aku lepas. Dan 40 uqiyah. Berapa jumlah saya tak tahulah. 40 uqiyah ni. Bila dia piabakkan Nabi Rasulullah, bos saya minta sekian. Tak apa. Sahabat, ni nak bebas kat dia, dia perlu yang ni. Semua para sahabat pekat berebut ni. Kau ni bagi 20 pokok, kau ni bagi 50 pokok, kau ni bagi 10 pokok, pekat bagi benih-benih pokok kurma. Kira-kira cukup 300. Rasulullah kata apa? Nanti bawa tu, kami ambil benih kurma tu, kamu tanam dalam bekas dia, kemudian bawa mai kat aku, bagi aku pegang. Nabi SAW pun tuan-tuan, bila mau cukup 300 tu, Nabi bawa kat Nabi pegang, nak ambil berkat. Dan tanam. Takdirnya tuan-tuan, berkat daripada mukjizat Nabi SAW. Semua pokok kurma tu tuan-tuan, tak ada satu pun yang hidup, tak ada satu pun yang mati. Tak ada satu pun yang mati. Dan semua berbuah pada tahun yang sama. Maksud punya cepatnya saya nak, tuan-tuan, pokok kurma ni lambat berbuah kan. Lebih lambat lagi pada pokok kelapa sawit tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang sama berbuah. Dan subhanallah, ada satu yang tak berbuah. Satu tak berbuah. Dia kata, kenapa pokok ni tak berbuah ni? Saya nak kata apa? Yang ni saya tanam. Patut tak berbuah. Nabi cabut, Nabi tanam balik. Berbuah tahu tu. Orang cerita mukjizat Nabi tu. Mana ni sebenarnya? Kita kalau tanam pakai royuk-royuk mati terus pakai tu. Tuan-tuan yang sekalian muslimat. Kemudian dah tanam pokok semua siap, tinggal 40 uqiyah. Yang tu tak dapat. Satu hari Nabi SAW main. Nabi bawa seketui mah. Besar. Ambil kat kamu. Ambil. Pergi bayar. Dia kata Rasulullah, ni mah ni dengan saya ni kalau ke mana ni? Ambil lah rezeki kamu. Dia pun bawa lah pergi timbang. Kira-kira cukup 40 uqiyah. Nak cerita rezeki. Tuan-tuan, sebab tu jangan risau dengan rezeki. Kalau Allah takdir kita rezeki sejuta lah kita dapat, tuan-tuan. Jangan risau sekupang pun. Tapi kita ni risau kerja Allah, tuan-tuan. Tak main masjid, tak pergi mengaji, pasal apa? Sibuk cari rezeki. Nak cari apa? Allah tentu dah rezeki kat kita. Faham ni Muslimat? Apa yang Allah bagi dekat kita, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Allah tentu kat kita, confirm Allah bagi. Dalam riwayat sebut, takkan mati seorang anak Adam sehinggalah cukup rezeki yang Allah tentukan untuk dia. Risau apa? Mana risau? Bila tak dampi mengaji, bila tak dampi masjid. Mana mesyuarat? Malam-malam mesyuarat. 12 malam mesyuarat. Mana? MLM. Mesyuarat larut malam.
Risau. Takut tak cukup, takut tak cukup. Allah kata cukup, cukup. Tuan-tuan, dapat 40 uqyah. Dia bagi dekat dan akhirnya dia dibebaskan. Dan peperangan pertama yang dia lalui bersama dengan Nabi SAW namanya peperangan Khandaq. Dan sejarah menceritakan bagaimana Salih Ahmad, Khandaq itu sendiri berasal daripada perkataan parit, Khandaq itu parit. Yang parit itu sendiri dicadangkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala. Selepas itu dia duduk dengan Nabi, dia khidmat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Salih Ahmad. Dan peperangan demi peperangan dilalui oleh Salman Al-Farisi, sehinggalah tuan-tuan, dia diperingkan dengan seorang sahabat, Salih Alaihi Muhammad, di Madinah yang namanya, Allahumma salli ala Abu Darda radhiyallahu anhu, dipersaudarakan. Jadi tuan-tuan sekalian, Muhammad, ni cerita sahabat-sahabat yang mencari hidayah.